Selamat sejahtera semua, saya Isabel, Pegawai Sains Pemakanan dari Klinik Kesihatan Tampurni. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah saya bertajuk Panduan Pengubahsuaian Resepi. Pada akhir sesi ini, peserta akan dapat info tentang panduan mengubahsuai resepi, panduan menyediakan makanan rendah lemak, panduan menyediakan makanan rendah gula, panduan menyediakan makanan rendah garam, dan panduan menyediakan makanan tinggi serat. Kenapa pentingnya mengubahsuai resepi? Sebab ia menjadikan hidangan lebih sihat, meningkatkan kualiti makanan dan tahap kesihatan orang ramai. Langkah pertama mengubahsuai resepi, kena pastikan ramuan sesuatu resepi. Minyak atau lemak, pilih sumber sayur-sayuran. Kurangkan penggunaan lemak pada sesuatu masakan. Gantikan santan dengan susu, rendah lemak atau santan cair. Untuk sumber protein, buangkan lemak pada daging atau ayam. Masak sumber protein haiwan dengan campuran sayur-sayuran. Manakala untuk sumber karbohidrat, utamakan biji lin penuh, campurkan biji lin biasa dengan biji lin penuh sebagai permulaan. Bagi sayuran yang berdaun, sertakan sekali dengan batangnya. Jangan kita buang batangnya. Kurangkan penggunaan lemak dan minyak bila kita memasak. Jangan masaknya terlalu lama. Gunakan bahan-bahan yang asli untuk menambahkan perisa makanan segar. Contohnya, kita boleh gunakan bawang putih, halia, cili, serbuk kari, serbuk jintan manis, dan utamakan bahan segar dan kurangkan makanan yang diawet. Gunakan bahan yang dibenarkan saja, jangan menggunakan MSG atau stok segera. Kedua, kena pasti kaedah masakan. Pilih kaedah masakan yang sesuai dapat meningkatkan dan mengekalkan nilai pemakanan pada makanan yang dimasak. Kedua, menyediakan makanan rendah lemak. Buangkan kulit ayam atau lemak yang kelihatan pada daging. Gunakan santan cair atau susu rendah lemak. Elakkan menggoreng semula makanan dan kita boleh gunakan tisu atau kertas penyerap minyak. Gunakan kaedah memasak yang sihat, tidak perlukan menggunakan minyak atau kurangkan minyak. Ketiga, menyediakan makanan yang rendah gula. Kurangkan penggunaan gula semasa memasak, elakkan penambahan gula semasa menghidangkan makanan, dan elakkan menyalutkan kek dengan gula atau icing. Sekiranya kita sediakan jus buah-buahan, janganlah kita tambah lagi gula. Gantikan susu pekat manis dengan susu rendah lemak atau susu skim. Keempat, menyedia makanan rendah garam. Kurangkan penggunaan garam semasa menyedia dan memasak makanan. Kurangkan kekerapan menghidangkan telur masin, ikan masin dan makanan yang sudah diproses. Elakkan menabur garam semasa menghidangkan makanan. Dan last sekali, hadkan penggunaan sos cili, tomato, kicap atau sos tiram serta serbuk perasa. Kelima, menyedia makanan tinggi serat. Hidangkan ulam-ulaman dan buah-buahan. Hidangkan sekurang-kurangnya satu hidangan berasaskan biji lin penuh. Contohnya nasi perang disertakan dalam menu harian. Tambahkan sayur-sayuran dalam masakan ikan, ayam, daging atau tahu. Utamakan buah-buahan segar sebagai pencuci mulut.
Keenam, panduan mengekalkan kandungan nutrien dalam buah dan sayur. Gunakan air yang bersih yang mengalir untuk cuci buah dan sayur sebelum dipotong. Elakkan melendam buah dan sayur yang sudah dipotong di dalam air. Elakkan memasak sayur terlalu lama. Masakkan bahagian sayur yang keras terlebih dahulu. Jangan lupa tutup kuali atau periuk semasa memasak sayur. Pastikan air telah mendidih atau minyak cukup panas, baru kita masukkan sayur untuk dimasak. Ini adalah contoh pengubahsuaian resepi yang menggunakan gula dan santan, seperti peringat pisang, bubur kacang, dan kuih muih manis. Kita boleh kurangkan gula, gunakan santan cair, gantikan santan dengan susu rendah lemak. Contoh resepi yang menggunakan minyak sapi seperti nasi biryani dan lemak ayam dalam nasi ayam. Kita boleh gunakan minyak sapi secara minimal, gantikannya dengan minyak tumbuh-tumbuhan. Santan dalam kari atau masak lemak, kita boleh gunakan santan cair, gantikannya dengan susu rendah lemak. Contoh resepi yang menggunakan cube perasa atau bahan perasa, kita boleh gantikannya dengan bahan semula jadi. Gunakan stok ayam atau stok sayur buatan sendiri. Contoh resepi yang menggunakan peranca masakan daripada udang atau organ dalaman haiwan, kita boleh gunakan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Gantinya dengan ikan bilis, isi ayam, tempe, tahu, dan kacang pis. Untuk resepi yang menggunakan kicap, sos tiram atau sos ikan dan pelbagai jenis sos komersial, kita boleh pilih yang rendah garam, kurangkan kuantitinya. Bagi resepi atau minuman yang menggunakan gula atau madu atau sirap gula, kita boleh kurangkan penggunaannya. Kurangkan kuantiti garam, tambah rasa dengan herba, rempah ratus, jus perahan limau atau lada sula. Sekiranya perlu sos salad, kita boleh pilih yang rendah lemak, gantikannya dengan yogurt rendah lemak atau guna jus perahan limau. Janganlah kita tambah lagi gula dalam jus buah-buahan. Untuk rumusan, amalkan pengubahsuaian resepi yang lebih sihat. Sekian, terima kasih. Sekiranya ada soalan, sila hubungi saya di WhatsApp grup khusus Kafeteria Sihat 1.